Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersiaran dalam Kalender Jenayah edisi 28 April 2017. Sedih dan pilu apabila Allahyarham adik Muhammad Thaqif Amin meninggal dunia akibat dijangkiti kuman selepas dipercayai didera oleh pembantu warden madrasah di Kota Tinggi Johor. Allahyarham dipotong kedua-dua kaki hingga paras peha akibat dijangkiti kuman. Jenazah Allahyarham Muhammad Thaqif Amin dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Bukit Aping Timur. Kita dapatkan bapa saudaranya Zainuddin Ahmad. Kita orang ada kat kampung apa semua memang ada nampak positif lah dengan cara dia dapat menghafal surah Al-Mulk, surah Yasin, surah Al-Kahfi tu apa semua lah. Jadi kami kita pun tak sangka lah dia jadi perkara-perkara macam ni berlaku lah atas keluarga dia orang kan. Jadi kita dapat kita simpati lah atas apa yang berlaku lah. Cakatan tu kita orang kemas rumah lah, rumah atuk dia. Dia duduk rumah atuk ni. Dia memang duduk kat Aping Barat ni. Aping semua yang rumah atuk dia. Jadi bila dia berhenti sekolah dia, barang-barang tu dia masih dia sakit tu, kita orang kemas rumah. Kita jumpa lah sikap. Dia yang dia tu kan, yang dia kena tunduk, kena rotan apa semua lah. Jadi kita punya pandangan apa yang berlaku dengan keluarga kami ni sebenarnya, kami lebih berpandangkan ke arah untuk memperbaiki apa yang ada kelemahan daripada segi sport-sport yang lain yang ada di sekarang ni lah. Mungkin Allah pilih dia lah untuk bagi highlight pasal-pasal perkara-perkara ni berlaku lah. Sekarang ni macam mak dengan ayah dia pun dia tak ada komen apa-apa lah tentang sekolah madrasah tu kan. Even bapak dia pun cakap dia akan teruskan anak dia sekolah kita bagi lah. Mana anak dia yang ada ni, yang bawah dia lelaki ni, dia akan teruskan sekolah tahfiz lah untuk bagi ilmu lah. Maksudnya dia orang kita tak berdendam lah. Kita nak melawan, kita nak pasang lawyer ke, nak saman ke, tak ada lah. Ya, betul. Itu yang sebenarnya bagus. Itulah yang sekarang ni kami dapat dah sumbangan daripada rakan-rakan yang simpati atas pembukaan arwah ni. Jadi sumbangan ada daripada jawatan agama. Jadi kami akan kumpulkan dia tu, kita akan hantarkan dia sekali dengan atuk dia sekali lah. Pasal apa dia memang sayang atuk dia. Even dia rembuskan nafas terakhir pun setelah datuk dia datang. Pukul 2.15 tu atuk dia datang. Lepas tu dah yang orang kata dia pergilah buat sama-namanya dengan keadaan macam tidur kan. Takziah buat keluarga Allahyarham. Saksikan rangkuman Kalender Jenayah minggu ini. Mahkamah Majistret Kota Tinggi hari ini membenarkan pembantu warden madrasah direman 4 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes memukul murid lelaki berusia 11 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2010. Dalam kejadian berkenaan, mangsa dipukul dengan paip getah hingga menyebabkan kecederaan pada kedua-dua kakinya. Kaki mangsa dipercayai mengalami jangkitan kuman
sehingga terpaksa dipotong. Sementara itu, suspek berusia 29 tahun didapati pernah disabitkan dengan kesalahan mencuri dalam bangunan dan dipenjara 30 bulan. Rokok bernilai RM700,000 tidak sempat masuk ke pasaran tempatan apabila Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Daerah Maritim Kuala Linggi DM5 mematahkan cubaan seludup itu di jeti suspek terbabit dalam penyeludupan rokok berkenaan, namun tiada tangkapan dibuat kerana suspek melarikan diri. Katanya kes disiasat di bawah Akta Kastam 1967. Beliau berkata demikian pada sidang media di pejabatnya. Mana? Orang kampung ni ke? Dia ni malin boleh main. Kanak-kanak perempuan parah terkena tembakan 14 butir peluru penabur sesat dilepaskan daripada senapang patah jirannya di kampung Lubuk Keriang, Mungkin Lesong, Pokok Sena Alostar. Dalam kejadian 6.30 petang itu, mangsa Nur Syahidah Bakar sedang makan bersama ahli keluarganya di rumah mereka. Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Muhammad dalam keadaan stabil. Susulan itu, pihaknya menahan 3 lelaki bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 37 Akta Senjata 1960. Seorang lelaki dikesan menipu sekurang-kurangnya 15 individu terutama kontraktor dengan menawarkan pelbagai tender daripada jabatan kerajaan hingga mengakibatkan mangsa kerugian jabatan kerajaan kepada mangsa. Seorang daripada mangsa terbaru memaklumkan dia ditawarkan pelaburan modal untuk projek pembekalan benih pokok hutan daripada Jabatan Perhutanan Negeri Perak yang diperoleh suspek pada Disember tahun lalu. Menurutnya, susulan ragu dengan surat tawaran itu, dia ke Pejabat Perhutanan pada awal Januari lalu untuk mengesahkannya. Bagaimanapun keraguannya benar apabila pihak jabatan terbabit menafikan ada mengeluarkan tawaran tender projek membekal benih pokok hutan kepada lelaki terbabit. Menahan 4 lelaki dan 2 wanita di Chowkit dan Jalan Raja Laut. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Al-Munusami berkata, 2 lelaki mengacukan pistol angin sebelum melarikan kereta seorang wanita dalam kejadian di Jalan Ipoh. Bagaimanapun, suspek yang tidak sempat menjual kenderaan curi itu ditahan dan kes disiasat mengikut Seksyen 395/397 Kanun Kesesaan atas kesalahan samun berkawan tanpa senjata api. Dalam kes berlainan, 4 individu yang menjadi dalang sindiket projek perumahan yang mengaut untung atas angin lebih RM80,000 ditahan. Mereka membuat replika rumah contoh Tempoh tahanan reman pembantu warden madrasah di Kota Tinggi ditambah 3 hari lagi hingga 29 April ini bagi membantu siasatan polis. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Asisten Komisioner Ahmad Othman berkata, Mahkamah Magistrate Kota Tinggi membenarkan tempoh tahanan reman terhadap lelaki berusia 29 tahun itu ditambah 3 hari lagi membantu siasatan mengikut Seksyen 31/1 Akta Kanak-Kanak 2001. Ahad lalu, suspek ditahan reman 4 hari berakhir hari ini membantu siasatan berhubung kes pukul seorang murid sehingga cedera. Suspek ditahan di rumah di Felda Lok Heng Barat pada 4 petang Sabtu lalu. Suspek dikatakan memukul mangsa menggunakan getah paip hingga kaki mangsa cedera. Mangsa dimasukkan ke Hospital Sultan Ismail kira-kira 2 minggu lepas kejadian.
Peniaga nasi lemak, roti canai dan nasi berlauk antara majikan yang diberi notis kerana menggajikan warga asing tanpa dokumen yang sah di sebuah medan selera. Dalam serbuan dilakukan Jabatan Imigresen Negeri pada jam 10.30 pagi itu, kesemua warga asing terdiri daripada 9 perempuan dan 3 lelaki sedang leka bekerja sebelum ditahan. Timbalan Penolong Pengarah Imigresen Negeri Ezham Idris berkata, ketika pemeriksaan dilakukan, mereka gagal menunjukkan dokumen berkaitan sebelum ditahan bagi tindakan selanjutnya. Katanya mereka juga warga Indonesia, Nepal dan India itu dipercayai sudah beberapa bulan bekerja di situ dan serbuan dilakukan atas aduan orang ramai. Menurutnya, majikan mereka juga diberi notis dan diminta hadir ke Ibu Pejabat Imigresen kerana menggaji warga negara asing. Dalam serbuan itu, sepasukan pegawai dan anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Tengah menyerbu sebuah bilik hotel ekoran satu kejadian pecah kereta di daerah itu. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Asisten Komisioner Nick Rose Azhan Nick A.B. Hamid berkata, hasil serbuan pihaknya berjaya menahan seorang lelaki sebelum menemui beberapa barang kemas memperoleh perintah reman. Dua bekas pemain bola sepak dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban Negeri Sembilan atas pertuduhan menawarkan suapan kepada pemain Kelab Majlis Sukan India Malaysia, Persatuan Bola Sepak India Malaysia. Tertuduh Khairul Anwar Baharom dan G. Prem Kumar mengaku tidak bersalah terhadap dua pertuduhan itu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 16-B-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24 Akta sama yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 setiap seorang dengan syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah dan tertuduh melapor diri di Pejabat SPRM Negeri Sembilan pada setiap bulan. Sebutan semula sayang atas pertuduhan cuai hingga menyebabkan kematian kanak-kanak lelaki pada 21 April lalu. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya. Muhammad Shakir Han didakwa mengabaikan dan bertindak secara cuai sehingga menyebabkan kematian Muhammad Ikram Danish akibat terkurung di dalam van. Bagi pertuduhan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001-Pindaan 2016 yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun atau denda maksimum RM50,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM13,000 dan menetap Shah Alam Selangor masing-masing atas dua pertuduhan menipu sekolah itu dengan memalsukan sijil cuti sakit antaranya sejak tahun lalu. Tertuduh Zainuddin Deraman dan Saiful Rizal Muhammad Haris bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan dibacakan jurubahasa di dua mahkamah berasingan. Dua mahkamah kemudian membenarkan kos jaminan RM2,000 direman 6 hari di Mahkamah Magistrate Ipoh Perak bagi membantu siasatan rasuah membabitkan urusan memperbaharui PAS lawatan kerja sementara. Ketiga-tiga individu berusia 46 hingga 57 tahun itu antara beberapa individu yang ditahan SPRM di beberapa negeri bagi membantu siasatan kes SPRM 2009.
Baiklah, Klan Jenayah berhenti di sini untuk lebih program termasuk aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Jumpa lagi minggu depan. Selamat berhujung minggu dan selamat Hari Buruh. Saya Nabiha Kamal. Salam hormat dan Assalamualaikum.